Assalamualaikum dan selamat datang ke Podcast Tinker, podcast yang kali kedua kita dah bersiaran untuk bulan ini. Dan bersama saya Haikal dan juga Syafa. Syafa. Yes, dan juga Mawar. Hello, jangan lupakan Jangan lupa juga Mawar dan juga Apai, pengantin baru. Jangan lupa juga untuk cakap tahniah kepada Apai. Baru. Tak. Kau perasan tak? Apa kan? Setiap ada kejadian dalam hidup dia, mesti akan masuk podcast dan cerita. Sebelum ni kepala dia pecah masuk podcast untuk cerita. So hari ni dia kahwin, dia tak boleh cerita tak sampai jadi kahwin. Tapi event ni aku dalam hidup ni perlu dibuatkan dalam podcast. Mawar tu sebab buat macam backup je, macam macam cheerleader. Tunggu Mawar Kahwin. scoping. Apa? Bukan scoping. Endoscopy. Kau hajar. Itu tu nak di event untuk dia. okay. Tapi okey lah. Event jubur. Tapi okey lah, setiap event Apai, hidup Apai kita dokumentasikan dekat satu tempat yang betul lah. Betul. Kalau dekat lab lagi teruk maksudnya. Betul. Kalau dekat lab macam ada 9 orang tengah online, semua kena jawab soalan. So itulah. untung engkau kita orang bawa ke podcast je. Alright. Untuk mereka yang nak dengar podcast, boleh dengar dekat YouTube, dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dengan nama yang sama, iaitu Podcast Tinker. Kalau tengok dekat YouTube, boleh tengok dekat YouTube Tinker Studio. Jadi hari ni kita tanya pengantin baru, tiba-tiba kita tak nak jawab tu. Ayalah maintain masa tu. Yang malu. Tak, Amai. Okay, hari ni hari ke... Topik tanya sekarang apa? Sabar, ni macam Paris Engine. Aduh. Okay, 3 hari dah kau nikah, 3 hari kan? Macam sebenarnya kan, aku sekarang ni point aku adalah macam aku rasa macam ni hidup kita tu cepat gila. Tiba-tiba je macam dah hari-hari ni dah macam tu. Kau kena faham 2 tahun tak ada apa-apa kan? Tapi kan kalau macam 2 tahun hidup kita macam stagnan macam tu je, kita akan rasa macam lambatnya masa gerak, faham tak? Ni kenapa macam rasa cepat? Dia bukan macam tu pula sebenarnya. Dia lagi kalau kau tak ada buat apa, lagi kau rasa masa tu cepat. Ya Sebenarnya. ke? Bukan tak buat apa-apa lagi rasa lama ke? Sebab apa apa kau cakap mau? Tak dengar Mawar, dekat sikit, rapat sikit dengan mic. Harap mic yang mahal, lebih bodoh. Saya kata lagi kau tak tahulah, untuk aku lah, lagi aku tak ada buat apa, lagi aku rasa macam masa tu cepat sangat berlalu. Mentang-mentang lah penganggur kan. Untuk viewer kat luar sana, kalau tak tahu Mawar sebenarnya orang penganggur sekarang. Sebab dia bukan lagi macam orang kuat kita lah. Orang kuat yang macam kita takut lah. Sebelumnya dia sejak dia keluar Tinker, kita macam cuak sikit sebab dia macam lagi dia punya authority tu lebih tinggi sikit daripada kita kan. So sekarang dia penganggur lah. Gelakkan dia ramai. Tapi ramai juga lah perempuan kecewa sebab ramai perempuan try Mawar sebab ingat boleh masuk TV. Pula Kabel. Tak sama ada 2 lah. Okey. TV satu. Ramai perempuan ke ramai lelaki? Apa dia? Ramai perempuan ke ramai lelaki? Bodoh, mana aku tahu. Okey. Tak kan. Sama banyak. Cuba buka DM kau. Apa DM aku? Request banyak perempuan, banyak pun lelaki. Apa soalan? Aku nak tahu secara live. Serius. Sabar je. Rafli. Hmm. Dia nak tunjuk weh. Dia takut dia salah langkah weh. Alah, kalau dia tunjuk pun, kalau betul pun Ni yang biasa kan. Okay. Tak, request. Request kat mana tu? Kau private ke tak? Aku tak private. Siap. Oh, maksudnya Mawar jenis Tak. approve semua. Saya peminat. Rayap. Dalam diam Ada. Kau ni. Tapi kan Aku pernah lah ada dapat request DM tu, pernah. Tapi masalahnya sebab macam aku sedar benda tu dah 3 minggu 4 minggu selepas orang hantar. So macam okay, bye. tak reply lah.
Tak reply lah, dah 3-4 minggu. Kadang-kadang orang macam mention dekat story orang apa pun semua. Mana boleh tengok dah. Okey lah, tak apa. Kita balik bola apa balik. Memang pasal Member jangan selesa sangat. Tak, masalahnya Apai ni kenapa hidup berumah tangga? daripada semalam Apai buat konten semalam, asyik mengunyah geram pula aku. Takkan lapar biasa kot lepas dah kahwin. Lapar lah. Lepas kahwin memang lapar, babe. Dia onok kan bila dah buat ni conversation. Buat apa, Bai? Oh, okay. Conversation je lah. Okay, macam mana? Macam mana, Bai? Okay, dah 3 hari nikah ni. Ada rasa macam, okay. Dah ada rasa beza tak? Rasa macam, betul ke? Alah. Patut. Aku rasa macam, yelah, aku punya jenis tak ada majlis. Tiba-tiba Pak dah settle. So transition tu macam tiba-tiba tidur teman. Kau tak tahu apa. Okay. Okay, engkau kan jangan ada age restriction. Tak. Soalan okey, sama okey. Kalau kau kena potong. Okey, tak. Engkau kira engkau nikah senyap kan? Maksudnya macam tak ramai orang tahu kan kau nikah. Nikah senyap tu. Sebelum kau nikah. Kau jangan macam mana dia senyap. Kau tahu dulu kan. Bodoh aku. Nikah senyap. Dalam empat ni Haikal je tak tahu. Okey, tak, maksud aku bukan nikah senyap apa. Nikah tu kau macam tak war-war macam sebelum ni kita dah ada ramai dah calon-calon yang nikah tak bagi tahu orang. Yang pertama sekali Mat ni orang tak tahu dia nak nikah. Yang kedua Ida. So yang ketiga kau tak tahu lepas ni siapa yang nikah tapi tak bagi tahu orang. Dia bukan masalah tak tahu. Aku rasa 3-3 orang nikah time pandemik. Tak ada majlis. Tapi bukan macam kalau kahwin tu macam patut diwar-warkan walaupun tak jemput. Habis kau war-war tak boleh pergi, apa guna? Lah, tapi Ali orang tahu dah pai. Orang nak kirim barang ke apa ke. Hadiah kahwin. Kod lah, mana tahu. Kirim barang. Bukanlah bagi nak kirim microwave ke apa. Hantar microwave ke apa ni, vacuum ke. Selalunya macam tu kan. Kau nak majlis tak, so kau memang pilih untuk macam tak khabarkan lah maksudnya. Mana boleh ada mana satu aku nak jawab. Haikal ni tak buat majlis ke? Tak teringin nak buat majlis ke? Tak sebab kau tak tahu di keadaan ni macam ni. Hari turun naik lepas itu dah 17 ni 20 balik. Gagal gila. Sebab esok ada event penting. Tu salah ni. Itu event apa kan? Event berkenaan politik lah. Masa depan negara lah. Tapi jimat lah Bai. Jimat tak? Kau rasa jimat tak? Jimat Yelah apa je aku keluar. Yelah kau nikah. Ya tak keluar apa. Tak, aku ada satu benda lawak yang pasal Apai. Okay, orang tak ramai tahu tapi aku diberi privilege untuk tahu awal sikit lah kan Apai ni nak nikah. So macam kita orang pun sembang lah. Apa aku buat hantaran apa semua. So dia cakap dia hantaran beli sendiri. Kau tahu tak dia beli hantaran dia apa? Apa dia? Berus gigi elektrik aku berus gigi elektrik. Aku kadang-kadang tak faham kau ni. Lepas tu kan kita orang gelakkan dia masuk kat mahal. Dia cakap dia bangga dia beli berus elektrik mahal. Berapa ratus Bai? Yelah buat tak ingat berapa ratus. Tapi benda tu berguna pakai hari-hari. Kau memang ada hantaran tu spesifik barang yang memang khas untuk hantaran. Tak kisah kan? Faham. Memang tak kisah. Tapi kau letak atas bulan plan dia selalu nak paling passion kan.
Ya, aku boleh imagine macam mana rupa berus gigi elektrik tu akan berada dekat atas dunia. Aku plan bulan tu kan jeniskan tertutup. Kau nampak dalam tu. Kau tahu sebab dia kau saja je. Dia menggigap darah. Tak sekarang tukar topik. Tak, cuma bayangkan kalau apa yang hantaran kan macam bunga-bunga kat tepi tu kan. Ya, so ada beras gigi elektrik. So yang belah perempuan balas apa? Belah perempuan balas sebab gigi lah. Tak lah. Apa ya? Floss. Listening. Tapi unik lah, unik. Tak. Bukan. Berus gigi tu aku kononnya perempuan bagi kat aku tapi aku bagi. Oh. Apa? Yang konon je lah. Macam kau bagi kat perempuan. Tak adalah. So balas apa? Apa lah? Sekejap. Aku tak ingat lah. Bini kau kat sebelah kau kan? Boleh tanya kan? Kat sebelah? Oh. Dah lupa dah. Okay. Takut bini dia masuk kamera kan? Dah kahwin memang tak ingat babe. Okay, so yes. Ada apa lagi nak cerita pasal kau punya kahwin ni? Tak ada dah Berapa kali lapas pun? Tak ada. Cepat. Tak, berapa kali lafaz? Tulas. Berapa kali lafaz, Bai? Satu. Oh, okay. Macam tipu kalau siapa gelap macam tu. Betul. Satu. Dia hantar video kat aku ni nikah. Oh. Serius lah dia. Satu. Dia hantar kat aku video nikah dia. Bangga gila. Tak payah Mawar. Dalam grup lagi satu memang ada aku hantar. Kau yang bohong. Aku pasal gambar je. Aku nak pasal video pula. Ada. Mantap. Okay. Kita berbalik ke topik yang lebih serius. Congratulations sampai. Congratulations lah. Kita pergi ke topik yang lebih ceria sikit lah. Sebab apa yang tu macam suram sikit lah. Takut lah dia marah pasal kahwin dia. Kita pergi ke topik yang lebih... Topik apa yang kahwin? Topik suram. Okay. Baru-baru ni baru-baru ni macam 2 hari lepas kalau masa kita rekod ni ada berlaku satu kena kata tragedi lah, satu kehilangan besar buat industri negara kita, iaitu pemergian Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin kan. Tapi macam biasa selalunya memang akan ada, selalu terjadilah, bukan berkaitan dengan perkara yang tersebut, tetapi repercussion daripada perkara tersebut ada banyak orang yang macam pelik. Kau perasan tak? Banyak kan? Contoh? Oh, betul tak boleh tahu ni lepas nikah ni. Banyak benda pelik. Dia banyak angle yang macam aku rasa pelik. Cumanya before tu aku nak just nak mention yang aku rasa macam pemergian dia memang membuka mata. Bukan membuka mata apa, dari segi apa. Bagi aku personally kita letak tepi lah kan dia punya pemergian dia yang macam orang kata dia meninggalkan satu kesan yang besar dekat kita Malaysian, especially kita lah yang macam maksudnya yang kenal dia lah kan. Maksudnya bukan kenal yang tahulah siapa arwah sebelum ni. Tapi yang membuka matanya adalah macam kepentingan vaksin kepada ibu-ibu yang tengah pregnant. So because macam sepatutnya along with macam daripada dulu lagi, pada awal lagi, maksudnya bila diorang tetapkan yang macam fasa 1 orang yang warga emas apa semuanya. Aku daripada dulu lagi aku rasa sebenarnya ibu-ibu yang hamil ni patut dimasukkan ke fasa 1 sebenarnya. Sebab diorang dekat dalam golongan yang berisiko. Sebab memang kita dah tahu 3 golongan yang berisiko: warga emas, ibu mengandung dan juga kanak-kanak. Untuk maksudnya dapat COVID yang macam kesannya lagi teruk lah kan. So bila dengan perginya dia ni, aku rasa semua orang dah lebih membuka mata, maksudnya kepentingan mana-mana ibu, even kepada ibu-ibu yang pregnant sendiri. Maksudnya mana-mana yang ragu-ragu nak ambil vaksin, sebab ramai gila. Sebabnya kalau kita kan sebenarnya kalau Malaysia Sejahtera kan tu Malaysia Sejahtera panggil apa semua kan. Tapi dia ada macam ada satu
seorang ni aku tak kaji dia sangat pasal dia, tapi dia memang tolong ramai gila pregnant moms dan juga breastfeeding moms untuk dapat vaksin cepat. Before ni ada banyak restriction kan, maksudnya pregnant moms hanya sesuai dapat Pfizer je, tak sure lagi on Sinovac dan sebagainya lah. Pregnant moms dengan breastfeeding moms, so dia yang tolong macam percepatkan proses tu lah. So aku baca tadi ada satu artikel yang bukan artikel, satu tweet yang mengatakan macam dekat tempat PPV dia ada almost 300 orang pregnant moms pergi untuk vaksin. Bagus lah. Ya, sebab dia dah buka mata selepas kejadian tu lah. Yes, selepas kejadian tu. Dan sebenarnya ibu mengandung, ibu hamil yang dah orang kata meninggal ketika disebabkan COVID dah sampai 70 orang daripada tahun lepas. So ramai lah, ramai. So maksudnya memang berisiko lah. So maksudnya ibu-ibu yang mengandung ni dia ada risiko 3 kali ganda untuk dapat severe apa orang kata kesan yang teruk lah. Maksudnya kategori yang teruk lah kalau berbanding dengan orang yang biasa. So dekat sini aku nak ambil orang kata aku nak ambil peluang untuk macam bagi orang kata PSA sikit untuk kita percepatkan, sebab sekarang ni tak silap aku sekarang ni, kalau dulu kan dia cuma daripada minggu ke-14 hingga minggu 33 kan yang sesuai untuk dapat vaksin. So tapi sekarang ni diorang dah keluarkan, if I'm not mistaken lah, aku baca somewhere, kalau salah betul kan, diorang kata at any age of maksudnya usia kandungan, tak kisah berapa, pergi je ambil vaksin. Betul. So yes, kita kena dulukan lah. Maksudnya bila kita dah nampak benda ni, kita dah nampak depan mata dah jadi, maksudnya dah jadi benda yang besar. So kita kena dulukan lah mana yang, especially waktu pandemik ni memang ramai orang pregnant. Daripada aku salah seorangnya, cumanya aku macam tercepat sikit lah. Macam tu. Kau salah seorangnya? Kau dah dua ni? Kalau tak kau, aku dah bersalin tahun lepas kan. Tahun lepas kan pandemik. Kau lupa ke? Maksudnya Syapa punya proses tu daripada PKP sampailah PKP juga. Belum. Okay. So yes, sekarang ni apa yang kita boleh nak harapkan sekarang ni adalah vaksin saja. So maksudnya ibu-ibu, bakal-bakal ibu dekat luar sana, maksudnya dan satu lagi aku nak maksudnya suarakan pendapat aku, bukannya aku nak larangkan jangan pregnant, sebab kadang-kadang kita tak boleh kuasa Tuhan kan. Macam mana sometimes kalau kita rancang macam mana pun ngapain pun tengok ni. Betul dong. Mama pun kena rekod ni, kita tahu besok nikah ke apa ke. Take note sebelum nak bagi operation. Kalau sebabnya macam sometimes kalau orang kata macam kena plan pregnancy semua tu untuk tunggu sehingga selepas selepas pandemik baru nak pregnant balik pun, aku faham dengan bukan tuntutan itu, dengan saranan itu, tapi aku juga faham dalam satu masa yang sama sometimes kalau kau plan macam mana pun, kalau macam rezeki tu nak datang ketika itu juga. Faham tak? Maksudnya macam even macam aku yang pakai contraception ni pun tak macam 100% boleh mencegah kehamilan. Maksudnya dia macam akan ada je peluang untuk hamil juga. So maksudnya macam yelah kuasa Tuhan ni, kita nak cakap macam mana lagi. So maksudnya mana-mana ibu yang macam pregnant ketika pandemik ni kena ambil extra precautions lah. Dia yang kena dulukan diri sendiri lah, kena selfish lah. Dia yang penting kena vaksin dulu. Bila dah ada vaksin, kalau nak baby ke tak buat baby ke, yang penting kau dah ada vaksin. Take your vaccine first lah, bagi aku lah. Betul. At least lepas tu nak buat apa, pandai-pandai lah. Itu at your own risk lah. Tapi at least risiko untuk diri sendiri tu dah dihalang dah. Apa Pai? Macam cakap something tadi. Vaksin dulu sebelum merancang apa? Kalau untuk pandemik baru macam kau memang patut begitulah. Dia punya PSA yelah, betul lah.
kalau kau rasa macam memang patut macam sebab sekarang ni susah kita nak predict masa depan macam mana tu. Macam sekarang dah 2021. Tak tahu sampai 2020 berapa yang benda-benda dia settle. Dia risiko dia satu hal. Apa kan bila pergi check up, pergi hospital semua, pergi hospital pun risiko tinggi sebenarnya. Ya. Tu bahaya. So kalau boleh elakkan sakit, elakkan pergi hospital. Buat masa Betul. Dia sakit dia banyak benda nak kena kira. Maksudnya macam kesihatan ibu, kesihatan baby dalam kandungan. Lepas tu kita tak tahu future kita punya financial punya situation macam mana. Betul. Faham tak? Maksudnya macam sampai satu masa kan ni tak dijauhkan, auzubillah, kalau macam keadaan macam gini, stagnan macam ni, there's a possibility untuk kita macam hilang punca pendapatan. Maybe bukan kita, maybe pasangan kita macam tu lah. So macam benda tu kena take into consideration juga. So berhati-hati. Berhati-hati. Berjaga-jaga. Berhati-hati dia lagi better orang bagi perhatian untuk merancang untuk diri sendiri daripada sibuk dengan apa yang tak sepatutnya. Apa itu satu. Contohnya sibuk maksud aku macam faham tak macam yang tak berapa nak ambil kisah sangat pasal benda-benda macam ni. Macam tu lah. I mean kalau kau tak berapa anti-vaksin maksud kau? Tak kisahlah anti-vaksin ke atau tak, dia bukannya semua anti-vaksin. Dia ada je juga yang memang dia kata dia tak nak ambil sebab kan dia sendiri pun tak confident, which is okay, fine, tak kisahlah, itu pilihan masing-masing, right? So macam terpulang lah. Tapi kalau kau macam tu, kau patut somehow lah ada sedikit kalau kau sendiri tak rasa yakin dengan benda yang sedang berlaku sekarang ni, jangan sebarkan ketidakyakinan kau tu kepada orang lain. Dia ada satu TikTok tau. Okey, sambung. Dia macam jangan sebarkan ketidakyakinan kau tu dekat orang lain sebab inilah salah satu masalah yang kita pun tengah hadapi sekarang ni, bila terlalu ramai sangat macam orang macam tu. Sebab tu dah kita pun masalah. Macam orang duk kata macam kerajaan lambat lah bila pengagihan vaksin ni dan apa semua. Tak, masalahnya jangan pandang daripada satu side ya, kau kena pandang juga masalahnya orang kita ni ramai lagi yang jenis-jenis macam terbaca satu artikel dekat Facebook terus percaya dah. Ambil vaksin lagi cepatkan kau jaga hayat kau untuk tamat, dah terus tak confident apa semua. Lepas tu pergi sebar-sebar. Lepas tu bising kenapa kerajaan lambat. Masalahnya bukannya kerajaannya yang lambat, orang kita pun sama juga, orang Malaysia pun sama juga. Macam dah dapat peluang itu, dah dapat peluang itu, dah ada dah disediakan, tapi tak juga kau nak pergi lagi, kau menyebar benda tu. So macam faham tak? Dia macam bercakap tapi engkau nampak silap orang, kata tak nampak silap kau. Betul lah. Itu satu lagi pula. Segelintir lah orang macam tu. Aku percaya je orang kat luar sana. Bukan. Tapi kau tengok tak macam video yang dia cakap nanti siapa ambil vaksin dia jadi zombie? Ada tengok yang 30 tahun 30 tahun ni zombie. Yang ada satu voice WhatsApp yang kata kalau 5G punya tower tu on, kita akan jadi handphone, so akan berdering lah. Itu kelakar. Senang doh kita. Aku kagum orang nak call macam ni ya. Call apa? BCG call apa? Aku fikir bukan Siri. Kalau kita jadi zombie kan, kesian dia seorang je manusia. Faham tak? Itulah itu. I mean, kalau lah dia di antara segelintir yang percaya benda-benda macam tu, fine. Tapi masalahnya dah berapa puluh peratus manusia yang ada dekat dalam dunia ni dah ambil vaksin. So nanti kalau semua orang jadi zombie, engkau adalah antara orang yang nak jadi zombie tu, yang kau mati. Tak, aku ada baca yang retweet yang video tu lah, dia cakap 30 tahun lagi akan ni. Tapi orang yang retweet tu balik, dia cakap sekarang ni dah diwawarkan isap okok
dalam masa jangka panjang boleh dapat kanser, tapi orang tetap isap rokok agak. Apa beza? Itulah dia benda baru kan. Tak takut-takut kan benda rokok. Bukannya baru sekarang diketengahkan, benda tu lagi dah berpuluh-puluh tahun dulu lagi dah disebut. Berpuluh tahun dah ada kotak rokok tu, dah ada gambar kanser dah. Tetap orang beli kan. Tapi tu kan. Aduh, dia kan ambil BCG tapi dia tak jadi zombie pun dah 30 tahun 40 tahun ada BCG. Tapi ada juga kelakar, aku ada tengok itu ada satu video seorang ayah ni, dia buat video TikTok dengan anak dia, mungkin korang pernah tengok kot, yang dia cakap dia bukan anti vaksin, tetapi ahli keluarga dia semua ambil vaksin. Dia seorang je tak ambil vaksin sebab dia nak tahu apakah kesan kat badan dia kalau dia tak ambil vaksin, dan dia nak iktihar cara-cara yang alternatif. Dekat situ sebenarnya dia dah itu faham tak? Okay, let's say kita 4 orang ni, korang semua ambil vaksin, aku je tak ambil vaksin. Lepas tu sekarang ni dia kata dia nak kaji bahawa apa kesan vaksin, apa kesan COVID dekat dia kalau tak ambil vaksin, dan dia nak rawat dengan cara yang mungkin alternatif lah ke, tradisional ke. Tapi dekat situ dia tunjuk kalau dia tak sakit pun, itu dah tunjuk bahawa herd immunity tu betul. tak sempat sampai kat dia. Memang dia takkan kena apa-apa. Dia COVID tu. Dia kalau nak buat eksperimen, kalau dia nak buat eksperimen, dia seorang je ambil vaksin, yang lain tak ambil vaksin, tengok apa jadi. Itu buat eksperimen. Itu baru eksperimen. Bukan semua orang ambil. Ada. Okay, itu vaksin kita dah sembang last week sebenarnya kan? Ya, betul. So kita nak sambung balik kepada tadi, di mana kita tengah sembang pasal yang pemergian Allahyarham Siti Sarah. Semoga arwah tenang di sana, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Tetapi apa kita yang tinggal ni lah, kita yang tinggal ni lah, macam aku cakap tadi, macam ada pelbagai angle aku rasa macam pelik gila. Yang pertama sekali aku rasa macam kau pelik, kau rasa pelik sebab apa? Aku pelik sebab ada ni yang pasal video. Ni video yang dekat YouTube. Okay. Aku kagum satu je. Okay, event benda tu berlaku lebih kurang dalam tengah hari, lebih kurang macam tu. Pengebumian pada tengah hari lebih kurang 1 ke 2 macam tu. Tetapi aku kagum sebab dia sanggup edit cepat-cepat untuk upload hari yang sama pada waktu malam. Betul. Ya bu, aku rasa malam yang sama, hari yang sama, malam tu. Malam itulah, malam selepas upacara pengebumian tu. Aku kagum tu je. Laju betul dia edit. Laju. Cuma faham lah, mengambil kesempatan lah. Sementara benda tu tengah hot, right je lah. Dan katanya buat giveaway dalam video. Aku tak tengok, tapi iyalah kot. Buat giveaway, setan dia macam something like macam sebab tengok cebisan-cebisan potongan-potongan video tu, maksudnya dia macam suruh edit something dekat footage tu. Sebab apa dia edit? Dia keluar hari yang sama, dia edit tak habis. Sebabnya dia ada satu potongan tu, dia suruh orang edit footage tu. Aku tak sure lah tu footage sebab aku tengok sekali lalu kan. Aku tak sure itu footage daripada episod yang sama ataupun footage benda lain. Sebab dengar ni dia cakap macam siapa yang macam boleh edit footage ni, saya akan bagi sekian-sekian. Contoh dia boleh upload hari yang sama tu, edit tak habis. Kalau H-Live kena pukul lah tu ngapai. H-Live tu tak buat coverage macam itu pun. Sanggup dia habiskan energi dia untuk buat konten macam tu. Itu je lah. Sanggup babe. Tapi masalahnya sanggup lah. Pasal sekarang tapi sekarang kan dah jadi macam kes besar semua. Maksudnya pihak keluarga pun dah berbunyi. Maksudnya Syuib sendiri pun dah berbunyi dan sebagainya. Yelah, benda sensitif kot sekarang ni. Benda yang aku rasa sebab waktu kejadian ni berlaku, Mawar dekat rumah aku tau. So bila kisah tu macam betul disebarkan tersebar, maksudnya kisah besar lah. Even macam aku pun tag dengan Apai juga kan, berbincang pasal peristiwa inilah. Tapi aku rasa ada satu angle yang pelik adalah di mana situasi orang
romanticizekan dia punya pemergian tu, which is aku rasa macam tak setuju langsung. Okay, aku faham bila orang pandang pemergian arwah Sri-Sara ni. Aku sebenarnya takut nak sembang benda-benda ni, takut orang salah faham, tapi ini apa benda yang aku rasa daripada dalam hati lah. Macam bagi aku, okay, kalau kau dengar dan kau terkesan dengan kita tak boleh nak cakap orang tu terkesan ke tidak dengan berita sebegini, tapi macam bagi aku, kalau engkau, tak kisahlah engkau keluarga ke, kau peminat ke, kau kawan ke dan sebagainya, bila berlaku pemergian seperti ini, aku faham kalau kita nak memandang ini adalah macam something yang macam memberikan kita kesedaran yang besar, maksudnya membuka mata kita dan sebagainya. Tapi ni orang macam saya sebenarnya ni ke tak? Faham tak? Maksudnya macam benda ni berlaku macam as much as kita macam cakap pemergian Sri-Sara tu, maksudnya orang kata pemergian yang macam mana nak cakap, dia pergi, aku faham maksud kau, dia pergi dengan cara baik, dengan cara yang baik. Maksudnya dia pergi bila dia dah melahirkan dan sebagainya, dia pergi atas redha suami. Tapi orang macam lupa dah ini dia meninggal sebab pandemik. Faham tak? Orang lupa macam dia pemergian dia tu satu tragedi. Siapa? Faham tak? Maksudnya dia anak-anak dia macam orang romantis masa ni, sampai orang lupa dia ada keluarga yang tinggalkan. Faham tak? Which is aku rasa macam tak berapa setuju sangat dengan situasi tu. Macam sebab dekat TikTok pun banyak orang buat video mengenai Syuhib dengan arwah. Memang banyak kat TikTok, memang banyak sangat. Dan ada sebenarnya ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dekat FYP sampai letak hashtag macam-macam. So aku faham maksud Syafa. Keikhlasan dan juga engkau sebenarnya ingin mendapat perhatian sangat-sangat nipis dia punya borderline tu. Betul. Sangat-sangat nipis. Macam aku faham kalau dia nak jadikan pemergian Sri-Sara tu satu pengajaran untuk kita. Maksudnya ada kan benda-benda yang berlaku selepas-selepas macam-macam. Aku cakap dengan apa dah kan, bila bila perginya Sri-Sara tu, dia tinggalkan macam pelbagai-bagai benda yang macam kita buat kita sedar sebenarnya dia ni this kind of person. Maksudnya person yang baik dan sebagainya lah kan. Dari segi kita tengok dia dari segi amalan dan sebagainya lah kan. Okay, aku faham kalau orang nak bercakap pasal benda lah tu, tapi macam tak kena kalau kau macam you're making it all about you. Faham tak? Aku faham kalau macam nak mengenang pemergian itu, tapi macam kalau over sangat macam tak kena kot. Faham tak? Faham. Macam disebabkan arwah Sri-Sara ni seorang yang macam ternama, seorang yang dikenali, so memanglah dia sebut-sebut. Tapi ramai lagi orang lain yang macam dah sekarang dah berapa ribu meninggal, 10,000 lebih, 11,000 kan, 11,300 lebih aku tengok tadi. Tak tahu lah. So maksudnya ada cerita dekat setiap seorang tu. Faham tak? So maksudnya kita macam kena memandang ni secara menyeluruh bagi aku. Okay, next. Okay, benar-benar makin berat topik kita ni. Apa kata kita beralih arah Tapi apa-apa pun sebenarnya kita di sini, kita bukanlah nak condemn mana-mana pihak apa semua, tapi cuma bila berlaku satu perkara seperti ini, kadang-kadang kita kena one step back, tengok daripada perspektif yang luas. Adakah benda yang kita buat kena dengan situasi sekarang, ataupun benda tu sebenarnya adakah mengguris hati mana-mana pihak. Lagi-lagi benda ni ialah berita kematian, bukan berita gembira sekalipun. Kalau berita gembira tak apa, tak ada masalah, tapi inilah berita. Jangan kumpul views, itu je. Jangan kumpul retweet, jangan kumpul like orang lain. Sila ingat bahawa sensitiviti orang lain tu mungkin pada anda adalah perkara biasa, adalah perkara yang tak sepatutnya jadi sensitif. Tapi ingat, manusia lain-lain, lain cara iman dia. Mungkin kita kata macam apa tu, Syuibnya okey je cakap apa-apa. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang orang tak bercakap sebab dia milih untuk tak bercakap, sebab kalau dia bercakap benda tu lagi melukakan dia. Kena fikir benda-benda macam tu.
Gila, wartawan manga ni. Aku memang ada masalah sikit dengan orang-orang yang menggunakan pendekatan macam tu hanya kerana macam aku tak tahulah intention dia. I mean memang okey lah, setengah-setengah orang dia akan cakap macam tak ada niat apa-apa, buat benda tu secara spontan. Okay, fine. Kalau itu yang kau cakap, okay, fine, tak ada masalah. Tapi ada je orang yang sebenarnya tipulah kalau kata tak ada orang yang buat benda-benda tu sebab dia berniat untuk gain something out of it. Right? Betul. Tapi mengikut zaman sekarang, jauh di lubuk hati, dia memang akan kumpul view dia. Kumpul like tipu lah zaman sekarang ni. Kau deny betul lah apa ini. Bila kau naik view ni, kau rasa proud. Tapi tak tahu lah kan. Ada susah nak cakap tu, ada orang yang proud juga. Orang lain ni. Tapi tak apa. Betul tu, sebab macam Tapi apa, kita teruskan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Semoga dijadikan pengajaran baik yang hidup maupun yang mungkin yang ada terdetik apa benda buat konten macam ni. Kalau tengok macam ni, bolehlah cubalah stop. Jangan gunakan orang lain punya kecelakaan sebagai engkau punya benefit. Bukan benefit apa? Jangan buat video moral dalam video kau. Aku rasa being a content creator, kalau kau rasa views tu penting, sekarang tak penting doh. Kita kat tengah pandemik lah doh, tak siapa peduli pasal views. Even Tinker Studio pun ada sedih gila views. Tapi macam kita buat disebabkan kita nak buat kan, faham tak? Maksudnya macam ini je cara aku nak jumpa korang. Aku kita buat pun sebab ada views tau. Aku akan stop kalau contohlah views dah kosong lah. Selagi ada views buat je. tak bukan sebab apa tau. Kosong. Sebab walaupun kosong tu hina terus. Kalau kita rasa macam okey lah views dah drop. Sekejap. Ada tak macam video dekat YouTube yang kosong views? Tak, mesti satu. Mesti ada satu sebab orang yang upload tu tengok balik. Tak mungkin nak kosong. Tapi sebab dalam aku cakap macam bila kita kadang buat konten-konten macam ni, macam konten, tak kisahlah konten apa itu, buat Omegle ke, konten live ke, konten podcast ke, masih lagi ada orang-orang yang tag kita. So macam aku rasa macam tak fair lah untuk orang-orang yang memang tengok kita walaupun views berapa banyak tapi dia still enjoy dengan kita. Lagi orang dengar podcast ni, dia kata dia dengar podcast ni untuk dia layan study, walaupun aku tak tahulah kan boleh masuk ke tak study dia tu. Apa Mama? Tak masuk ke tak study tu sebenarnya kalau dah sambil study sambil layan podcast. Tapi tu lah, kita appreciate lah macam tu. Mungkin dia macam mungkin dia takut kot. So macam dengar suara kita macam at least ada teman lah. Okay. Dengar suara tu. Okay, tapi baru ni ada satu keluar ranking di mana ranking application yang paling famous di dunia. Dan kita kena ucapkan tahniah juga kepada aplikasi yang dulunya kita ramai benci tapi sekarang ni telah menjadi juara, iaitu TikTok. Tahniah TikTok. TikTok paling ni juara. Most downloaded, most user. Tengok lagi. Ada aku tengah cari juga. Most user no. Number 1 most user. By the way, YouTube yang kita guna ni tak ada langsung dekat top 10. Nombor 2. Ada ke? Bukan nombor 2. Ada ke? Aku dah lupa. Dia lupa tu Facebook. Facebook nombor 2 Facebook. Oh serius? Facebook. Cuma aku terkejut Twitter masih lagi mengungguli. Twitter antara apps yang macam orang ingat macam tak ada apa-apa, tapi masih lagi ada apa tu? Ada ranking lagi. Shopee top 10 lah. Shopee kejap aku kena boleh kau share baik tu ranking tu. Tak, aku tengah cari tak jumpa. Aku tadi baca tapi TikTok nombor 1 lah, obviously lah. The World 2021. Okay. Nombor 1 TikTok, nombor 2 Facebook, nombor 3 Instagram, nombor 4 WhatsApp, nombor 5 Telegram, nombor 4 emoji mak okey je. Mak okey je. Aku tak tahu emoji tu apa. Emoji. Terang-terangan Wamondan sekarang.
mak okey je. Terang-terangan ni apa? Kau dengar tak ada terang-terangan memondan ni? Dengar. Tapi dah macam Bukan kan? emoji ni dia macam TikTok version Indian sebab dekat India TikTok kena Kau kena download tu, kena try tu. Dia banyak Hindustan lah. MOJ. Nombor 7 Zoom, nombor 8 chat, nombor 9 Messenger apa tu? Messenger Facebook. Facebook Messenger. Nombor 10 MX Takata. MX Takata. Bukan India. Yelah, diorang pun banyak je penduduk kan, confirm dah guna ramai. Okay, berbalik kepada TikTok. Sebabkan aku rasa Syafa pun mungkin dah termatikan rayuan aku untuk main TikTok. Aku tengah malam message Haikal. Sekejap aku baca balik benda message dia. Bodoh lah. Aku tak faham kenapa Syafa punya FYP ada gambar lelaki memondan. Dia bukan memondan, dia bodoh. Dia melakukan aktiviti sejenis. Aku bad mood tu. Tak, masalahnya kenapa keluar. Aku tak tengok mula tu. Okay, Mawar cakap sebab dia punya algorithm. Maksudnya bila aku macam spend tengok video tu, so sekarang ni salah aku ke spend tengok satu video? Salah aku ke? Semua video salah siapa lagi? Kalau dia macam ni, kalau kau dah terbuka satu video tu, kalau within 1 to 2 second kau skip, dia tak ni lah. Tapi kalau kau tengok sampai habis, memang itulah yang akan keluar dekat kau punya tak, maksudnya explore ke, kau punya ke. Aku faham Syafa tengok 11 malam aku message Haikal. Aku tahu Syafa tengok. Aku message Haikal, kau tahu tak aku message apa? Aku siap cakap bunuh je lah aku Haikal. Tapi aku faham stand Syafa sebab video TikTok. Sebab Syafa tengok sampai habis sebab curiosity nak tengok apa jadi kat ujung. So TikTok anggap Syafa interested. Itulah dia kau interested. So itulah yang kau akan dapat suggestion tu semua. Aku tak tahu kenapa aku boleh tengok video ni. Okay, sebabnya aku tak sangka people can be that open on TikTok. Faham tak? Maksudnya macam kalau Instagram ke apa ke, kita masih macam takut-takut lagi kan. Ini contoh yang aku tengok. Okay, aku takut kalau aku cakap ni orang pergi search pula kat TikTok. Tapi sebab benda tu memang dah dekat aku punya ni kan. So maksudnya without aku cari, so maksudnya benda tu available untuk keluar kat semua orang punya. Aku tengok satu video ni, kawan dia record yang kawan dia seorang lagi ni tengah overdose. Overdose dadah ya, bukan overdose arak. Overdose dadah macam membuat macam itu. Tak je. Kawan dia record gelak-gelak babe. Aku cakap Melayu babe. Orang putih aku faham lagi, Melayu yo. Aku cakap sebab itu aku tengok satu-satu video tu sampai habis untuk aku macam tengok kenapa macam gini. Aku jadi culture shock gila babi dekat ni. Aku ingat lagi benda yang aku search dekat TikTok initially adalah barang Shopee. Yang kedua journaling sebab aku tengok orang buat journaling kan. So yang ketiga macam DIY tu, kenapa keluar video game pegang tangan, kiss pipi, binatang pula. Aku macam cakap pasal TikTok ni, aku teringat seseorang yang cuba introduce aku, encourage aku untuk install, tapi aku tak berjaya. Basic bukan aku lah. Tak payahlah kita disclosekan siapa. Tapi masih tak berjaya. Dia bukan yang satu genre video tau. Dia bangsat. Dia akan forward kat aku benda-benda yang bangsat kan. Cuba beritahu aku buka lah account. Kau tengok je ni. Tapi alhamdulillah lah aku tak makan dan aku tak rasa nak tengok pun.
Tapi lucu lah tengok benda yang dia tunjuk aku tu. Tak, okey. Lepas tu satu lagi keluar video macam mana tau. Video yang jijik-jijik tu tak. Video kepala orang berkutu. Aku search benda lah ni. Video dekat dalam telinga ada ulat, ada maggot. Aku macam, ha? Lepas tu sampai sekarang aku dah tak buka. Sejak pada malam tu aku dah tak buka sebab aku macam dah. Aku buka. Aku tak tengok yang macam page yang macam dia keluar macam home something like that kan. Aku buka untuk aku tengok topik apa yang aku cari. Oh, faham. Aku rasa aku terlalu tua kot untuk ni. Tapi aku rasa benda-benda yang macam being too open. Aku tak tahu. Aku takut suami kau malam-malam guna kau punya account TikTok tengok video-video tu. Apa dia? Suami kau tengok. Orang hajar punya budak. Dia ada TikTok juga, baik tu check. Jadi terfikir. Tak, tapi aku rasa betul juga Syafa cakap sebab it's getting worrying sebab dekat sana sebabkan dia apps paling banyak orang guna, almost like macam aku rasa 1/3 daripada dunia ni tengah guna apps tu. Jadi macam-macam content yang sekarang ni orang guna. Aku rasa aku pernah cerita kat siapa-siapa ke atau mungkin aku cerita kat podcast. Aku hari tu pergi taman mainan bawa anak aku main. Aku pernah cerita ke? Polis ada aku yang bukan, aku cerita yang tu polis. Satu lagi anak aku suruh tangkap. Itu satu. Okey, ni mungkin tak nak cerita. Okey, aku tengah main. Biasalah anakku suka main buai. So kebetulan time tu ada seorang makcik dengan anak-anak dia 4 orang. Okeylah aku cara okeylah relax lah kan. So tapi anak dia tengah main buai dekat sebelah anak aku. Lepas tu tiba-tiba mak dia panggil, cepat nak buat TikTok. Mak dia? Ya. Okey, aku okey lagi tak? Mak dia mungkin macam dah mungkin berusia sikit daripada kita lah. Lepas tu aku ingat buat TikTok macam buat TikTok macam biasa lah kan. Rupanya buat TikTok mak dia kat depan. Oh. Bergelik. Mak dia kat depan, anak belakang ikut. Masalahnya dulu aku ingat lagi aku hina TikTok ni sebab yang bergelek-gelek ni lah. Sekali bila aku dah tengok ni cuak pai aku jangan nak buat tak tahu pai aku dah buang dia. Aku forward aku terus aku forward video yang aku forward Haikal pukul 11 malam sebab aku bengang gila babi. Aku siap cakap dengan Haikal, bunuh je lah aku Haikal. Daripada aku tengok video tu. Tak tahu kenapa orang enjoy tu. Kenapa orang enjoy? Ya, aku cuba tengok. Jangan tunjuk dekat screen pun. Jangan tunjuk lah. Makan sendiri je. Okay, jap. Aku forward dekat Mawar tak. Dia semua orang tengok. Tak, supaya korang tahu betapa mindfuck benda. Tengok muka apa. Masalah je aku memang tahu pun TikTok banyak benda mindfuck. Okay, tengok muka apa. Itulah muka aku first time tengok video. Tak, aku rasa kesian sebab baru-baru ni ada terdiam kau tak cakap apa. Tak, aku bersyukur aku tak ada TikTok. Tak, baru-baru ni daripada aku tengok benda-benda okey, baru-baru ni ada seorang mamat ni dia macam beritahu yang dekat every social media macam TikTok, Twitter, Facebook, diorang ada satu team yang akan menjaga konten-konten yang telah diupload oleh orang-orang tau. So okey, aku ni mungkin ini mungkin pelatau Okey, let's say Mawar upload satu video yang mencurigakan. Okey, upload satu video mencurigakan. Algoritma Facebook dia detect video Mawar ni mencurigakan. So yang akan check tu adalah human. So manusia ni akan tengok video kau ni lepas ke tak. Let's say lah video tu video pelik-pelik yang memang tak boleh keluar Facebook, dia terus akan hapus lah. Kau bayangkan let's say kalau orang tu dia jaga dekat Twitter, dia jaga dekat TikTok, orang tu upload benda yang pelik-pelik, kau rasa otak dia tak rosak ke? Rosak, tapi sekarang ni Syafa cuba rosakkan kepala otak aku
Kau bayangkan pai, kau punya shift 8 jam pai. Kau punya shift 8 jam, 8 jam tu kau tengok video yang macam tu. Sehari. Untuk kisi. Tak otak tu. Dia bukan rosak otak aku. Cuba Dia tengok. sehari. Mungkin orang yang kena buat kerja tu, dia balik rumah je, dia akan play video pelangi in loop tau. Untuk cuci. Oi, aku kalau kerja ni balik rumah aku pasal nasyid pun lagi. Tak, sebab okay, sebab aku ada pernah dengar Okay, baik. sebab okay, aku rasa ada orang pernah cerita kat aku, dia punya kawan kerja kat Google tau. So dia bahagian bahagian check ni. Dia kata ada pernah sekali dia dapat task untuk tengok child pornography. Dia kena tengok. Weh, aku macam apa benda so kerja ni. Tak Kenapa dia kena tengok? Kita tengok, aku tengok tajuk je kena pergi kot. Dia nak tengok konten tu. Faham tak? Dia orang memang tugas orang untuk tengok konten tu. Oh, untuk kerja lah. Okay, kalau dia rasa macam benda tu Aku tak tahu. Aku tak tahulah dia tengok sampai habis ke ataupun tengok dalam 5 saat. Okay, ni confirm terus take down. Aku tak tahulah, tapi still 5 saat tu boleh rosak otak tau. Ya. Berapa gaji dia orang lah? Tak tahu lah. Tak tahulah kerja tu wujud ke tak, ataupun orang beritahu aku ni macam cerita rekaan ke apa. Tapi kalau dia kerja tu memang Aku rasa yang kerja macam tu dia kena ada dia kena ada mesin yang macam Man in Black tau, yang kau kena cari tu kau lupa diri je. Cuci otak. Dia set setiap hari. Dia set yang pukul yang masa dia check in, sebelum dia check in tu, dia set dekat dia punya yang tu, yang Man in Black tu. So dia balik dia dah terus. Shift habis pukul berapa? Habis di shift lupa semua. Tapi azab gila kalau aku kerja 8 jam kalau nak tengok video macam gitu. Ya Aku video yang kau tadi latest tu okey tak apa. Tapi itulah kerja orang QA pun tu. Kan? QA ke QC? QC Sama lah. Even tak adalah mengarut sangat yang macam tu. Bukan maksud aku QA TV memanglah takkan jumpa benda aku kerja skop kerja dia tu, itulah skop kerja QA. Tapi YouTube teruk macam itu ke Haikal? Aku tak rasa pun konten YouTube ada yang teruk macam tu kan. YouTube sebab dia dah ada gatekeeper yang jaga. Kenapa TikTok ni tak ada gatekeeper? Itulah. Goalkeeper. Dia goalkeeper je. Tak, aku rasa TikTok Sebab daripada China. tiba-tiba politik serantau. Apa yang dari sana dia macam tak kisah tau. Main langgar je. Main langgar, kau tengok lah. Tahu lah. Tak tahu. Ni aku Google Juga sebab diorang macam lebih open untuk cater semua jenis ataupun semua jenis pengguna. Ataupun mungkin algoritma dia tak cukup kuat lagi kot, ataupun mungkin diorang mengamalkan freedom of content, maksudnya content berhubungan tangan sesama lelaki okey je. Kita tak tahu kan. Di mana dia tak kisah, dia tak satu region lah. Di tengah-tengah orang ada setengah app dia sort by region kan. Polisi Aku rasa ada je part yang macam okey, ada je part yang okey, tapi kenapa yang keluar dekat aku punya home tu yang tak okey, faham tak? Faham? Dia aku rasa apps tu pandai baca naluri kau kot. Aku bercadar tapi aku suka tengok lagi perancangan setan. Dia macam ni je, kau delete account tu, kau buat account baru, dah habis cerita. Oi, kalau aku delete aku tak buat dah. Ni semua salah Haikal. Haikal jadi punca aku jatuh ke murah ni. Tapi aku sangat tolong Pai, jangan Pai. Tapi aku sangat bersyukur ya aku punya FYP. Kau bersyukur apa? Aku bersyukur aku punya FYP yang page yang aku tengok tu banyak benda informatif, macam application yang kau patut download untuk PC. Sebab aku bila aku edit, aku kadang refer kat sini tau, macam website-website yang aku guna untuk crop, macam untuk yang FIFA tu, FIFA pula, yang bola tu, yang Olimpik tu, kan gambar korang yang crop tu kan, kan, itu aku crop pakai website dekat yang kat TikTok bagi lah. Aku tak crop pakai Photoshop ke apa.
So dia Kenapa aku tak ada benda informatif macam tu lah? dia ikut Kenapa naluri. aku tengok lelaki pegang tangan? Dia ikut naluri capai cakap dia. Dia memanglah kan TikTok memang ada banyak je benda-benda yang elok, benda-benda yang bagus, kadang-kadang ada dia ceramah-ceramah ustaz apa semua. Download yang sebanyak. Tapi masalahnya bila yang memonopolinya yang banyak yang bukan-bukan, aku hilang perasaan untuk memiliki aplikasi tu dalam phone aku. Aku tahu sebab apa Mawar tak nak download. Apa? Dia takut kantoi sekali je. Tak faham. Dia takut kantoi sekali je. Mana tahu kita kena buka TikTok kat phone dia. Oh lah. Kan. Tiba-tiba ada dia pula pegang tangan. Mawar pegang tangan. Betul lah. Nak apa? Okay. Insan mak aku. Okay, itu saja podcast Terima kasih, untuk minggu ni memang sangat menarik, interesting topik ni, dan untuk tapi aku ini untuk mereka yang tengok sampai ketakat ni. By the way, tajuk takkan letak langsung pasal nama arwah untuk mengelakkan orang kata kita pun nak write. Tak, aku akan gunakan tajuk lain. Guna tajuk TikTok pegang tangan, laki pegang tangan. Tanya soal. Untuk aku takkan write je sebab kita bincangkan ni sebab atas dasar kita bukan nak kata concern lah. Kita pun kadang-kadang rasa nak kata jelik pun tak, tapi kita nak at least masyarakat menggunakan akal fikiran yang ada sebelum buat sesuatu perkara. Itu je lah. Betul. Apa yang kata-kata akhir untuk pengantin baru? Bakal pengantin weh, bakal pengantin pandemik. Bantu masa ada orang DM kau kata, "Pai, macam nak kahwin waktu pandemik ni? Ada tips?" Walaupun kau dah pernah postpone tak disebabkan pandemik. Kata-kata tu tak ada. Ni asal aku nak bagi kata-kata pasal kahwin ni apa? Satu tips kahwin dalam pandemik. Apa tips dia? Kau rasa macam ini memang paling on sekali. Tips ke-6 korang kena tahu. Kalau nak kahwin pandemik. Tipsnya banyak bersabar sebab dia akan banyak kali postpone. Tipsnya bersabar. Betul. Betul lah. Betul lah. Kau tiba-tiba kau dapat masa time tu dah apa? Time maksud kau bersabar banyak-banyak. Apa benda lah. Maksud kau appointment aku tiba-tiba ni 2-3 hari lagi, tiba-tiba esok tu PKPD dah cancel, dah postpone. Kau nak kahwin ni sepatutnya bila dan dah berapa kali postpone sampailah yang baru berapa hari lepas ni? Patutnya bila? Kalau tak ada pandemik ni bila? Tarikh asal dia 17/7. Okay. Shopee? 17/7 tak selaku 2 ke 3 kali postpone pasal baju Shopee aku berbahasan. 17/7. 17/7. Oh, 17/7. Dia punya 17/7. Tapi dia postpone pasal kau kena completekan dokumen dekat JAI semua. So appointment tu lah yang menyebabkan benda tu tertangguh. So masa time tu terjadinya PKPD lah apa, masa tu kes naik semua. So pejabat agama pun tutup lah. Tutup bukan sekejap, 2 minggu, sebulan. So anjak itu ayah tu. Apa kahwin paling selekeh babe, rambut panjang. Sebab tak boleh pergi kantor. Barber tutup kan. Rambut panjang, kereta kotor. Banyak kereta dia betul stokin putih. Aku bengang betul gambar stokin putih babe. Tak boleh lah. Bukanlah tak boleh. Boleh tapi kena lah. Itu macam baju sekolah menengah, sekolah agama ke tu. Baju pakai baju putih, stokin putih. Apa lepas, tapi tak apa, jadi dah lepas kan. Dah selesai tu. Tapi dah lepas lah. Tapi tak apalah, at least sampai dah bahagia kan. So sekarang ni makan tak jaga dah ke memang letak bedal le? Tadi bedal. Makan lah. Kau tengok lah lepas ni dia
dia tu. Cuba. Tak, basikal dia takkan jual sebab dia akan pergi ride sama-sama. Betul. Cuma tu je lah. Aku macam terkejut bila semalam masa kita buat konten muka Apai paling glowing antara semua. Walaupun aku dah pakai filter, tapi muka Apai still paling glowing. Glowing oh. Makeup hari Ahad tak cabut-cabut tu. Makeup hari Ahad tak cuci. Kalau tak ada bila masa aku macam bila. Apa kau tadi tak buat samping bunga tak jadi? Mana dia siapa dia nak ikat kan? Bukan ada orang kan. Mana dia orang samping bunga. Apa nak buat saat nak nikah samping bunga babe? Dia nak ambil kalau Mawar. Mawar sepatutnya hari Isnin tu ada endoskopi tu. Macam malas nak fikir tak apalah macam pakai samping macam biasa gila babi. Nak buat samping bunga. Okey Mawar, berbalik kepada kau. Bila kau nak endoskopi tu? Tak ada push ke bulan 10 sebab hospital COVID kan. Oh COVID lah. Okay. Lega. Tak, masalah dia beralih. Dia bukannya kata dia cancel, dia cuma tarikh je. Lah masih lah lega. Hanya 2 bulan kot. 2 bulan tu lama lagi tu. Gunakan sebab elok-eloknya lah. Ada boleh pakai dia. Bukan, jaga elok-elok. Takut bulan 10 tu kan takut apa-apa pula kan. Okey? Itulah. Okey. Itu saja podcast minggu ni. Kalau tengok boleh tengok dekat YouTube Tinker Studio. Kalau dengar boleh dengar dekat Spotify, podcast dengan nama yang sama iaitu Tinker Podcast. Okey, by the way. Alright. Okay, thank you. Bye.